Terang tak? Terang. Bisa ke bawah. Hai, Assalamualaikum and welcome back again with me, Teha in Shafat YouTube channel. Okay, hari ini aku nak bercerita. Kita hari ini bercerita sikit tentang pengalaman seram aku. Okay, sebelum korang tengok ni, pastikan korang tekan button subscribe and keep on watching this video, okay? Okay, pengalaman yang first aku kena masa tu aku form 3. Okay, pengalaman seram ni alhamdulillah aku tak nampak apa-apa, tapi just di antara dua dunia. Saya cakap dua dunia tu, bukan sedua dunia aku pergi dunia, tak. Maksudnya di antara mimpi dan nyata. Aku bayangkan pengalaman seram aku ni antara mimpi dan nyata. Kau pernah ada kan macam situasi macam tu kan? Itu apa pada aku lagi menyeramkan. Kita tak tahu benda tu betul ataupun benda tu tak betul. So, jom lah. Okay, apa benda tadi? Okay, kita masa tu aku form 3 and then masa tu aku duduk dekat rumah pusaka keluarga aku, which is rumah nenek aku yang dah lama dah, daripada zaman dia lah. Dia nenek aku, tapi dia sakit. So sepatutnya dia yang duduk rumah tu, tapi sebab dia sakit, kita orang duduk rumah tu. Lepas tu bila kita orang duduk rumah tu, aku satu-satunya perempuan dalam rumah aku. Mak aku lah, maksudnya aku adik-beradik seorang je perempuan and 2 orang abang. So aku macam mana pun kena bagi bilik kat aku untuk aku duduk seorang lah, perempuan kan. Tapi rumah tu ada 2 bilik saja, 2 bilik. So satu bilik aku, satu lagi bilik belah atas. Rumah kampung selalunya bukan semua, rumah kampung dia kita naik rumah tu. Rumah kampung biasa ada tangga, kita naik rumah tu paras ruang tamu. And then bila nak ke dapur, dia macam ada tangga ke tak. Maksudnya kita dah naik tangga ke ruang tamu, and then turun balik untuk ke dapur. Tu rumah nenek aku macam tu. Okay, so aku punya turun tangga dapur tu betul-betul sebelah kiri tu bilik aku, and then dapur, and then bilik air lah. Tu ada pintu untuk keluar rumah dekat dapur. Okay, so masa kat rumah tu aku memang seorang duduk bawah tidur kan. Mak ayah aku dia suka tidur dekat ruang tamu. Lepas tu aku tidur bawah seorang. Tak ada rasa benda, sebab kita orang sebenarnya duduk sebelah rumah nenek kita orang tu. Tapi sebab atas masalah-masalah yang tertentu, kita orang pindah rumah nenek tu. Rumah nenek kita orang lah, keluarga kita orang. And then dah pindah situ, sepanjang aku duduk dekat kawasan tu. Sebab kawasan perumahan aku tu dia macam 2 biji rumah je di situ. Okay, sambung. Okay, lepas tu tak payah cerita benda tu lah. Okay. Masa form 3 tu aku tidur seorang-seorang. Aku jenis orang yang kalau macam tidur memang sentiasa ada jam tangan dekat sebelah aku. Sebab aku nak tengok jam senang. Sebab aku jenis yang suka bangun tengah malam. Lepas tu aku nak tengok, and aku pun esok nak pergi sekolah apa semua. Aku nak tengok jam apa semua. Okay. And then masa tu hari Jumaat, aku tak silap aku lah, ataupun Khamis malam Jumaat macam tu lah. Dia selalu kena Khamis malam Jumaat. Okay, lepas tu masa tu dia macam mana, aku duduk bilik tu, tapi aku punya katil double decker. Sebab masa tu tak ada katil double decker je ada. So why not kan, pakai je lah katil double decker. Tapi aku duduk belah bawah, aku tak duduk belah atas. Okay, and then bilik tu bukan jenis bilik yang macam ada kipas shieling, dia kipas berdiri. So bila kipas berdiri, automatiknya dia berdiri, and then tengah dia tu ada like logo tu kan, yang macam bulat tu logo tu. Okay,
Lepas tu masa tu aku bangun. Sebab tu korang dengar aku cakap mimpi macam tak mimpi, real dan macam tak real. Dia macam antara dua benda yang bercampur. Dia macam ni. Aku bangun masa tu aku tengok jam aku bangun. Aku tengok jam pukul 3.14 pagi. 3.14 pagi, korang ingat 3.14 pagi. And then lepas tu aku tidur. Tapi dalam masa aku tidur tu, aku bangun. Tak tahulah sebab tu aku kata aku tak tahu aku tidur ke aku bangun. Dalam masa aku tidur aku bangun. Sekali lagi aku bangun lepas aku tengok jam tu, aku bangun, aku nampak dalam tempat tempat kipas tu, kita boleh nampak kan tempat kipas. So bila aku baring, kipas betul-betul ke sini. So aku macam nampak pantulan ke atas. Aku nampak macam ada itulah rambut panjang tu kan dekat atas tu. Aku macam benda siap. Lepas tu aku dah tak tentu arah dah. Masa aku pejam lagi mata, dia macam setiap kali pejam dia tukar tau scene tau. So aku pejam mata aku tiba-tiba kau faham tak macam situasi dia macam kau lumpur tapi mata kau boleh nampak tepi tu ada tilam yang nak bergulung tau. Tilam yang atas tu bergulung dekat bawah sebab masa tu tak silap aku ada kucing buat onak. So kita orang keringkan tilam tu dah kering, aku malas nak bawa naik atas, berat kan. So aku lipat je, aku letak ke tepi tu. So aku nampak macam ada budak macam dia tengah melompat atas tu. So tapi itulah. Tapi aku tak tahu tu betul ke tak. Tapi bila aku tersedar yang real tersedar, macam kita kan takut kita macam tersedar, macam contoh daripada mimpi kita macam tu kan. Bila tersedar tu jam baru 3.15. Sumpah, sebab sebelum aku tidur tu aku dah nampak jam 3.14. Tapi 3.15, 1 minit je berlaku. So aku tak tahu macam benda tu macam mimpi, tapi macam tak mimpi tau. Macam dalam 1 minit boleh berlaku banyak benda. Kau akan rasa mimpi, tapi mimpi tu terlampau real untuk jadi mimpi. Faham tak? Okay, bagi kisah yang kedua ni, sebenarnya takut ni sebab kisah ni berlaku di sini lah, di kamar ini. Sebenarnya kan lagi takutnya sebab apa tau? Sebab actually nak buat video ni dah 2 kali dah. Yang kali first tu tiba-tiba kamera buat hal tak fokus pula. So kena buat yang kali kedua ni. Cerita benda yang sama. Kau rasa? Seram pula aku. Okay, dia macam ni. Masa tu hari puasa, bulan puasa, bulan Ramadan lah. Hari terakhir bulan Ramadan iaitu 29. Masa tu hari tu petang tu kita orang nak balik kampung. So pagi tu aku fikir lepas je sahur ni aku nak tidur lah. Malalah aku nak apa sebab ada cuti. And then petang kan balik kampung mesti banyak kerja kan. So aku fikir pagi ni tidurlah terus lepas sahur. Sebab selalu aku lepas sahur aku tak tidur. Sebab nak pergi sekolah apa semua tu kan memang tak tidur lah. Kalau cuti pun tak tidur pun, tengok phone apa semua. Okay, lepas tu aku tidur. Selalunya aku ni jenis tidur tak tutup lampu tau. Memang tak tutup lampu sebab aku takut kan. And kalau aku tutup lampu, aku ada macam masalah macam, kau faham tak perasaan yang kena himpap tu? Tapi bukan himpap tau. Macam dia ada satu perasaan yang bila aku tiba-tiba aku mimpi benda-benda yang seram-seram ni kan. Bila aku mimpi, dia akan jadi automatik daripada kaki aku sampai ke badan aku macam krem yang semut tu. Tapi kau dapat rasa yang dia dah datang. Contoh tiba aku dah mimpi tu, tiba aku bangun tersedar, dia akan mulalah daripada kaki dia naik sampai ke atas. And then aku tak boleh gerak. Aku macam try untuk gerak pun macam tu lah. Okay, so aku tak tutup lampu sebab sebab aku takut. And then benda tu satu lagi apa, lepas tu aku pun macam sahur ni pukul 5 lebih.
kita tidur dalam 6.20. Aku sebab aku main phone kan siang sampai 6.20. Lepas aku fikir, kan sekejap lagi pukul 7 nak bangun balik, nak tutup lampu. Sebab cahaya kan, terang kan. So kata lebih baik kita tutup je. Dah siang dah pun, 6.30 dan 6.30 dah nak siang lah pada aku kan. So aku tutup lampu, tu aku baring. Aku dah nyenyak dah. Sumpah dah nyenyak. 6.40 macam tu, sebab aku nampak macam dah ada matahari, macam dah bercahaya sikit lah. Sikit je lah, tapi gelap lagi lah. And then tiba-tiba all of a sudden, tu aku kata tak tahu mimpi ke betul, tiba aku rasa macam jadi benda tu, yang kram tu jadi balik, aku tak boleh gerak. And then tiba-tiba sebab gelap, dia gelap sangat lah. Gelap, kau tidur gelap, tapi ada cahaya lagi macam tu. Aku rasa macam tiba-tiba ada orang sergah aku, macam zup macam tu, sergah. And then dia goncang katil aku macam dia goncang, and then dia bernafas. Dia macam tu. Seram lah aku. Macam tu lah. So aku rasa macam, ya apa benda sikit. So aku cuba untuk bangun sebab aku ada kram tu kan. Dia jadi kan. So aku macam, cepatlah aku nak bangun, aku tak boleh bangun. Dia macam, sumpah dia dekat, dia gila mampus. Dekat gila. Macam aku macam, aduh. Lepas tu aku baca apa yang patut. And then bila aku dah boleh tu, sebab pada aku situasi tu sangat seram. Aku cuba bangun, aku cuba tidur bawah. Tidur mak aku. Okay, situasi ketiga. Berlaku dekat rumah ni juga. Okay, masa tu aku aku duduk seorang sebab mak ayah aku pergi dekat pameran yang abang second aku ni buat di UiTM Lendu. Dia fine art. So dia ada buat macam exhibition je ni lah, gallery punya apa semua tu. And mak ayah aku pergi naik motor. So macam mana nak bawa aku kan, takkan aku nak himpit tengah. So naik motor pergi sana, dia dekat Melaka. And then aku duduk seorang. Sebab abang first aku, dia belajar dekat Sarawak. So dia memang tak ada lah kat sini. Okay, so aku seorang. Aku kalau jenis, aku dah biasa. Sebab kita orang, mak ayah kita orang kerja tau. So daripada kecil macam biasalah, macam kita duduk seorang. Lepas tu abang pula kadang sekolah apa semua. So dah biasa, benda tu dah biasa. Sebab abang-abang aku pergi universiti. So kita dah biasa lah bila mak aku kerja, ayah aku tak ada keluar ke apa, aku seorang. Benda tu biasa. So aku duduk seorang. Sebab rumah ni kira baru tau. And rumah ni dah tinggal macam setahun sebelum kita masuk. So macam, kau faham lah kan. Lepas tu aku tinggal seorang. And then aku jenis yang bawa kucing masuk rumah. So aku bawa kucing semua masuk. Aku tiba-tiba bodoh hari tu, selalu aku tidur bawah. Tiba-tiba aku rasa macam ni aku nak tidur bawah. Sebab ibu dah kata ibu akan balik lambat. Kan tiba-tiba aku duduk bawah seorang macam, sebab bawah tu aku tak suka lagi kita seorang. Aku kalau boleh aku nak tidur macam satu hujung tau. Hujung, kita kat hujung, bucu. So tak ada macam, sebab kat bawah tu terlampau besar untuk aku. So aku macam, okay lah duduk atas, saya tidur atas pun. Dah kunci pintu apa semua. Kucing seekor pun tak nak ikut. So aku macam, biarlah mampulah. Biarlah, diorang pun dah tidur. Diorang lagi lah kalau apa pun tak dengar. Okay, lepas tu aku pun naik atas. Atau aku masuk bilik air belah atas ni, bilik air atas. Aku macam tengok, kita orang macam, sebab pipe tu ada problem. So kita orang tadah air dalam macam naik besen besar tu. Selalulah besen warna merah lah. Lepas aku tengok, air tak ada. Tapi bukan ada orang nak mandi ke apa, kan aku dah mandi apa semua. So aku macam, biarlah. Air dia memang legit kosong memang kosong tau. Okay. Lepas aku macam, okay biarlah. Lepas aku tidur. Tiba-tiba aku dengar bunyi air tau. Aku macam, bila aku buka air, bila aku tak ada air. Atau aku bangun, aku tengok bilik air, tong yang kosong tadi tu legit penuh. Tapi sumpah lillahi ta'ala, aku tak buka pun air pipe. Sumpah lillahi ta'ala. And air pipe kita orang bukan jenis yang daripada kepala pusing tu tau. Dia jenis yang pipe yang
Kalau kopi tandas yang jenis shred tu kan, jenis yang shred tu, tapi kita orang kena buka lah, maksudnya dia punya apa tu, tempat yang press tu tarik ke atas, so dia akan buka je, tak ada orang akan sentuh. So bila dia dah penuh, dia dah naik penuh-penuh, benda tu jatuh, tup, dia akan mati lah, maksudnya dia tutup, tertutup lah kan. So aku macam pelik, sumpah aku tak buka, macam mana dia boleh. Tapi membantulah, aku tak payah tadah air lagi. Okey, tu saja aku nak cerita. Tak adalah macam seram sangat, macam sebab tak berlaku kat aku macam apa-apa yang penampakan. Alhamdulillah, and aku tak nak minta pun. And tu saja pengalaman seram aku. Sila komen dalam below pengalaman seram korang. Kalau korang boleh sharekan pengalaman seram korang. And then jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan tak dislike, okay? And jangan lupa untuk ringkan notification untuk dapat ring the bell untuk dapatkan notification daripada kita orang. And spread the love, share this video to anyone you know